Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Khairi Zarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi malam 22 Ogos 2020. Berita utama. Masyarakat luar bandar disaran menerokai pertanian moden yang mampu menambah hasil dan meningkatkan kualiti pertanian. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata antara tanaman itu ialah tanaman seperti cili dan sayur yang menggunakan sistem fertigasi. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan bantuan peladang kepada ahli pertubuhan peladang kawasan PPK Saribas unit Ulu Paku di rumah Henry Elon, Senunuk, Paku, Sepauh pada Sabtu. Pada majlis tersebut, seramai 47 orang penduduk telah menerima bantuan pertanian. Dato' Amar Douglas Ugah turut menggesa PPK berusaha mengenal pasti produk pertanian yang mempunyai potensi untuk diusahakan. Jelasnya, penubuhan agropolitan Bukit Sadok perlu dimanfaatkan dengan usaha lebih bagi meningkatkan aktiviti pertanian agar dapat memenuhi permintaan pasaran tempatan dan luar. Pada majlis yang sama, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM200,000 bagi melaksanakan projek benteng dan tanju rumah Henry Elon dan juga peruntukan untuk PPK unit Ulu Paku. Berita seterusnya. Pelbagai program dan sambutan sering diadakan setiap tahun bagi menyemarakkan lagi kemerdekaan sambutan Hari Kebangsaan. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ini penting terutamanya bagi generasi muda yang mungkin tidak merasai perit getir untuk mendapat kemerdekaan. Dalam konteks Malaysia ini, kemerdekaan kita boleh dikatakan dibagi dua. Satu, kemerdekaan Melayu, yang mana simboliknya ialah disambut pada 31 Ogos, dan juga kita kemerdekaan kita di mana kita diberi pemerintahan sendiri pada 22 Julai, kemudian pembentukan Malaysia, gabungan di antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia. Akhirnya kita ada sambutan yang dikatakan Hari Malaysia. Beliau berkata demikian dalam majlis program Merdeka Komuniti Daerah Kuching tahun 2020, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, Daerah Kuching di Taman Sukma Petrajaya Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Fadilah yang juga Ahli Parlimen Petrajaya turut menjelaskan kemerdekaan negara kita berbeza tidak seperti Indonesia yang terpaksa berperang sehingga berlakunya pertumpahan darah. Sebaliknya, Malaysia dan Sarawak mencapai kemerdekaan menerusi perundingan bersama dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Berikut pula, Kerajaan Sarawak sentiasa memastikan masalah bekalan air di negeri ini akan dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom berkata parti politik terutama Blok Pembangkang sentiasa berusaha mencari isu dengan menjadikan isu bekalan air sebagai modal politik mereka bagi memburukkan kerajaan Sarawak. Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa kembali kepada janji manifesto yang dibuat pada pilihan raya negeri PRN 2016 apabila mengutamakan rakyat. Dalam manifesto itu, kerajaan Sarawak berjanji dan menunaikan kepada rakyat dengan manifesto yang realistik dan boleh dicapai. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kementerian Utiliti pada Jumaat. Tegas Datuk Seri Dr. Rundi lagi, kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM4 bilion bagi menjayakan usaha membekalkan air bersih dan terawat ke seluruh negeri menjelang tahun 2022 dan mempunyai pelan induk bagi membekalkan air ke kawasan selatan, tengah dan utara yang turut dibentangkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB untuk dilaksanakan. Dalam majlis itu, seramai 8 orang kaki tangan Kementerian Utiliti menerima APC masing-masing atas perkhidmatan cemerlang mereka sepanjang tahun 2019. Pada tahun ini, Malaysia akan meraihkan Hari Kebangsaan dalam suasana yang berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan penularan pandemik COVID-19. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang, Hubungan Kerajaan Persekutuan Negeri dan Pemantauan Projek Datuk Hajah Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, meskipun begitu, sambutan Hari Kebangsaan tetap diadakan dalam norma baharu dengan membawa tema Malaysia Prihatin.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Program Merdeka Komuniti Daerah Kuching tahun 2020 Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak Daerah Kuching di Taman Sukma Petrajaya Kuching pada Sabtu. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 1 kes positif COVID-19 telah dilaporkan di daerah Miri hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 688 kes. Kes tersebut merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang balik dari Amsterdam, Belanda yang bekerja sebagai scaffolder offshore di Amsterdam dan tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Kes menaiki pesawat balik ke Miri, Sarawak pada 16 Ogos 2020 melalui lapangan terbang Miri. Kes diambil swab untuk ujian RT-PCR saringan pertama pada 18 Ogos 2020 dan keputusan ujian makmal pada 21 Ogos 2020 mendapati kes adalah positif COVID-19. Sehubungan itu, kes ini dikategorikan sebagai kes import dari luar negara. Turut dimaklumkan kluster syarikat pembinaan Kuching telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir. Seterusnya, Sekolah Kebangsaan SK Podam kini bersedia untuk pembukaan semula sekolah pada 25 Ogos ini. Pegawai Daerah Bau merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Bau, Anelia Siam memberitahu lawatan pemeriksaan telah dilakukan sebagai langkah dalam meyakinkan masyarakat setempat bahawa sekolah tersebut selamat serta pengajaran dan pembelajaran PDP dapat beroperasi seperti biasa dengan norma baharu. Lawatan tersebut telah disertai beberapa agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah Bau, Ibu Pejabat Polis IPD Bau, Pejabat Kesihatan Bau, Majlis Daerah Bau, Angkatan Pertahanan Awam APM Bau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Bau. Dalam pada itu, anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Bau turut melakukan sanitasi di luar dan dalam blok bangunan sekolah serta pejabat pentadbiran bagi memastikan keselamatan dan kebersihan sentiasa dijaga. Sekian bersama saya, Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.